Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika wa karamika ilma waj'alna mukhlisin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin mukminin, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini diberikan kesempatan untuk kita teruskan bacaan kitab Busthanul Arifin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata pengarang rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina bi qiraatihi. Pada bicara ikhlas dan sidqi. Bab ketiga pada bicara ikhlas dan sidq. Fasal pertama pada menyatakan hakikat dan ikhlas dan as-sidq. Al-ikhlas, adapun tentang ikhlas, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak disuruh kecuali untuk beribadat kepada Allah dan mengikhlaskan baginya akan agamanya. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas, lalu baginda bersabda, sa'altu Jibril 'anil ikhlasi ma huwa, faqala sa'altu Rabbal 'izzati 'anil ikhlasi ma huwa, faqala sirrun min asrari awda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi. Artinya, aku telah bertanya akan Jibril tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikhlas itu. Lalu Jibril berkata, aku juga bertanya tentang ikhlas itu kepada Allah Ta'ala. Maka yakni Allah menjawab dengan firman-Nya, ikhlas itu ialah suatu rahasia daripada rahasiaku yang aku letakkan akan dia di dalam hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hadis ini disebut dan dikeluarkan hadisnya di dalam Ihya Ulumuddin oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Hadirin mukminin, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bincangkan suatu perkara yang sangat sukar, payah nak sembang. Atuk guru pun payah nak cerita ni, hati kita semua pun payah nak cerita bab ikhlas ni. Tahu sekalian, satu tajuk yang sungguh susah walaupun selalu dibicarakan dan disembang oleh kita semua. Tapi suatu perkara yang hakikatnya merupakan suatu yang sangat sukar untuk kita mengerti dan kita jiwai sifat ikhlas tersebut. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali untuk beribadat kepada Allah dan mengikhlaskan baginya akan agamanya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ada ketika Allah sebut mukhlisin, ada ketika Allah sebut mukhlasin. Seperti Allah bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, innahu min ibadina mukhlasin. Allah kata kepada Nabi Yusuf, Allah cerita bahawa Nabi Yusuf itu daripada hamba-hamba kami yang mukhlasin. Bacaan lam itu difathahkan, mukhlasin.
Allah cerita tentang Nabi Musa juga, innahu kana mukhlasan. Nabi Musa itu mukhlas. Kadang-kadang kita jumpa dengan perkataan lam itu dikasrahkan, mukhlisin, mukhlasin. Ulama-ulama yang peka mereka membahaskan apa maksud mukhlasin, apa maksud mukhlisin. Sebahagiannya menyatakan itu perkara yang sama. Sebab itu bacaan innahu min ibadina kanal mukhlasin pun ada, kanal mukhlisin pun ada. Ada orang yang baca dengan baris fathah, ada yang baca dengan baris kasrah di dalam surah Nabi Yusuf tu, kan, mukhlasin dan mukhlisin. Maksudnya ada yang tidak membezakan antara mukhlasin dan mukhlisin, tapi ada yang membezakan mukhlasin dan mukhlisin. Bagaimana pembezaannya? Bezaannya kata mereka, mukhlisin itu ialah orang itu yang ikhlas kerana dia atas wazan isim fa'il. Dia isim fa'il. Itu bahasa Arab lah sebenarnya. Itu Imam kita dia mengajar nanti bahasa Arab. Mukhlisin dia wazan, dia isim fa'il. Isim fa'il adalah pembuat. Dan hadirin sekalian, macam mukri maksudnya apa? Pembaca. Kan, pembaca. Dia yang melakukan perkara itu, mukhlis. Dia yang buat kerja dengan ikhlas. Kan, itu dipanggil mukhlis. Mukhlas dia isim maf'ul. Isim maf'ul apa? Dia yang dilakukan kepada dia. Yang dilakukan kepada dia. Apa yang dilakukan maksudnya? Orang yang mukhlis ialah orang yang berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amalnya. Mukhlas orang yang Allah kurniakan kepadanya keikhlasan setelah mana mujahadahnya terlalu tinggi untuk mencapai keikhlasan. Maka Allah puji Nabi Yusuf alaihissalam, innahu min ibadinal mukhlasin. Dia daripada hamba kami yang kami kurniakan kepadanya ikhlas. Setelah mana mujahadah, setelah mana diberikan kekuatan, diberi ujian, kan, tetap ikhlas, maka Allah kurniakan keikhlasan itu menjadi sifatnya, maka dia dipanggil mukhlasin. Maksudnya mukhlis itu semua daripada kita kena jadi, semua daripada kita kena berusaha untuk buat kerja dalam keadaan ikhlas. Mukhlas kurniaan Allah setelah mana orang itu melakukan kerjanya sungguh-sungguh. Maka sebab itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kan, hadis yang diriwayatkan ini, apabila Nabi ditanya oleh sahabat, ikhlas itu apa benda? Ikhlas itu apa dia? Nabi tanya, aku juga pernah tanya kepada Jibril, ikhlas itu apa dia? Jibril jawab kepada Jibril, aku juga pernah tanya kepada Allah, apa itu ikhlas? Ini antara hadis yang dikenal sebagai hadis musalsal. Apa hadis musalsal? Yang berturut-turut, kan? Macam mana guru dan murid tersebut lakukan, kan? Begitulah ketika mana murid itu jadi guru nanti, dia akan sampaikan riwayat itu kepada orang bawahannya, juga dia akan sebut perkara yang sama. Macam mana sahabat kepada Nabi, apa dia itu ikhlas? Nabi kata, aku juga pernah tanya kepada guruku yang Jibril. Jibril tanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil musalsal. Hadirin sekalian, berkaitan dengan hadis ini, Nabi SAW cerita bahawa dia tidak tahu apa itu ikhlas. Dan nak cerita ikhlas, tak tahu. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah rahsia daripada rahsia-rahsiaku yang mana orang tak tahu. Aku berikan kepada hamba-hamba yang aku suka. Maksudnya atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, atas takdir Allah, ilmu Allah, Allah kurniakan keikhlasan itu kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, sebahagian ulama menyatakan itulah pasal ikhlas ini, satu orang yang melakukan kerja dan catatannya itu malaikat akan tulis yang zahirnya saja. Malaikat yang menulis juga tak tahu. Malaikat yang menulis juga tak tahu. Dia tengok, ada pahala sembahyang, ada pahala puasa,
Kenapa? Kerana berkaitan dengan ikhlas tak ikhlas itu malaikat pun tak tahu. Di situ sebahagian yang ulama membahaskan apa maksud rahsia daripada rahsia Allah ni, sehingga kan malaikat yang mencatat amal pun tidak tahu. Ikhlas tak ikhlas ni hanya serah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka disuruh untuk beribadat, kan? Tidak disuruh kecuali hanya untuk ikhlas di dalam agamanya. Apa maksud ikhlas di dalam agamanya? Banyak. Yang paling utama ikhlas pada tauhid. Itu kan? Sebab itu surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maksud ikhlas? Bersihkan. Apa maksud bersih? Bersihkan yang paling utama, yang bersihkan akidah kita. Bersihkan, jangan ada keraguan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhlas dia mesti mensucikan Allah, membersihkan Allah daripada segala sekutunya. Dan zat Allah, Allah itu Tuhan. Ada tak Tuhan yang lain? Tuhan yang lain tak ada. Begitu. Itu kata ikhlas. Kalau Allah itu Tuhan, dalam masa yang sama ada Tuhan lain juga, itu tidak ikhlas. Dan seperti mana orang musyrik itu dipanggil musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat mereka. Bagaimana mereka sekutukan Allah? Mereka yakin bahawa Allah itu Tuhan, tapi dalam masa yang sama percaya juga ada Tuhan-Tuhan yang lain. Seperti mana orang kafir musyrik di Mekah, Allah, ya tetap Allah itu Tuhan. Kaabah, Baitullah, dikenali Baitullah. Ini kerja haji untuk Allah sebagainya. Tapi dalam masa yang sama ada 30 apa nama berhala di sekeliling apa nama Kaabah tu. Hak habuan minta hujan, hak habuan minta sekian, hak habuan minta sekian. Dan Tuhan. Dengan sebab itu dia ada uluhiyah, ada rububiyah. Dan uluhiyah Tuhan, tapi dalam sudut pentadbiran ada Tuhan lain. Yang tu rububiyah ni keyakinan mereka Tuhan Allah itu Tuhan. Tapi dalam masa yang sama mereka meyakini bahawa yang mentadbir alam ini ada Tuhan-Tuhan yang lain yang menjadi wakil-wakil Tuhan, wakil-wakil Allah SWT, yang menjaga hujan, yang memberi rezeki, yang apa semua. Itu merupakan kesyirikan kepada Allah SWT. Hadirin sekalian, pertama mesti ikhlas dan sudut akidah, tidak sekutukan Allah pada zatnya. Yang kedua, tidak sekutukan Allah pada af'alnya. Tidak sekutukan Allah pada af'alnya. Maksudnya macam mana tuan? Maksudnya Allah memberi rezeki kepada kita. Dalam masa yang sama kita tidak ada keyakinan bahawa mana-mana kuasa makhluk yang memberi rezeki kepada kita. Ad-darrun nafi', yang memberi mudarat, yang memberi manfaat, itu mutlak Allah SWT. Yang lain semua hanya jalan-jalan sebab semata-mata, bukan kuasa mutlak yang memberi mudarat, yang memberi manfaat. Ubat, racun, apa semua itu penyebab, tetapi bukan pemberi kesan. Penyebab kepada sesuatu, boleh jadi dia menjadi sebab, tapi dalam masa sama yang menyampaikan, yang memberi kesan terhadap mudarat ataupun manfaat, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik pada af'al. Allah bagi lega, tapi yang semasa sama yakin dalam hati ni ubat ni lah yang selamatkan dia. Kalau bukan pasal ubat ni tak hiduplah dia misalnya, kan? Itu keyakinan orang kepada sesuatu yang makhluk. Keyakinan seperti mana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan syirik pada af'al Allah Subhanahu wa taala. Melalui jalan bahasa biasa kita cakap aku tak apa, kan? Ubat ni bagi aku baik, bahasa cakap tak apa, selama mana keyakinan kita yakin betul ubat hanya jalan sebab, kan? Jangan sampai kata tak boleh kata begitu. Ubat ni sembuh, ubat ni bagus, dan tak boleh kata macam tu, jenuh juga, kan? Yang penting itu pentingnya orang yang berkeyakinan dengan tauhid yang sebenarnya. Hadirin sekalian, atas jalan bahasa biasa, tetapi iktibar itu iktibar ad-darrun nafi', yang sebenar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lain itu hanya jalan asbab sahaja. Untuk yang ketiga, ikhlas itu mestilah ikhlas pada tujuan.
bincangkan di sini. Ikhlas pada tujuan. Sembahyang, ya, tak sembah Tuhan, tak sembah yang lain, hanya sembah Allah. Tak sembah batu, tak sembah pokok, tak sembah segala benda, hanya sembah kepada Allah. Salat itu macam Allah SWT suruh. Yakin Allah itu yang beri manfaat, Allah itu yang beri mudarat. Yakin betul. Tapi bila buat amal itu tuju dekat orang yang lain. Dalam masa yang sama tuju kepada Allah, dalam masa yang sama tuju kepada yang lain. Yang itu kata syirik itu kongsi. Apa maksud syirik? Kongsi. Sembahyang untuk Allah, itu pasal. Dalam masa yang sama untuk tinggal ke imam misalnya. Kan? Nampak kena ni. Dia ada perkara-perkara yang macam tu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas Allah Subhanahu wa taala pada tujuan yang sembahyang ini untuk Allah. Dalam masa yang sama tidak ada tujuan kepada makhluk yang lain. Pak mentua kan siapa-siapa kan, tidak ada tujuan-tujuan makhluk yang lain yang dikongsikan di dalam tujuan tersebut. Inilah yang susah sekali, kan? Yang susah sekali hadirin rahmati Allah sekalian. Itu dipanggil ikhlas. Ikhlas itu di dalam tujuan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Kahfi hujung sekali. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang betul-betul berharap jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, buatlah amal saleh. Falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia buat amalan saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia syirikkan di dalam ibadatnya dengan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik pada tujuan, apalagi syirik pada af'al, apalagi syirik kepada zat, itu lagi cerita yang besar. Tuan-tuan, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kalau kita berharap kepada Allah, kita kena berusaha untuk membersihkan hal-hal itu di dalam amalan kita. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Abu Qasim Al-Qushairi rahimahullah taala. Beliau berkata, tuan-tuan, Imam Al-Qushairi dia kalam satu buku namanya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Tuan-tuan boleh dapatkan ya. Ini buku yang sangat bermanfaat, dipanggil Risalah Al-Qushairiyah. Hadirin sekalian, Imam Al-Qushairi kata, ikhlas itu ialah menunggalkan maksad. Apa dia maksad? Menunggalkan, mengqasad Allah pada membuat ketaatan. Ikhlas itu ialah menunggalkan. Apa maksud menunggalkan? Satu saja, tidak ada yang berkongsi. Bukan tunggal, tidak ada berkongsi. Mengqasad, yakni membuat tujuan, memberikan amal tujuannya. Qasad itu apa? Tujuan. Tunggalkan qasad, yakni tidak ada perkongsian kepada tujuan Allah pada membuat taat. Itu ikhlas. Yaitu dengan bahawasanya seseorang itu hanya menghendaki dengan sebarang ketaatan yang dilakukannya itu akan menghampirkan dirinya kepada Allah, bukan mencari sesuatu yang lain daripada itu. Sama ada kepura-puraan bagi makhluk, ataupun memperolehi pujian di sisi manusia, atau juga nilai pujian daripada makhluk, atau apa juga maksud selain daripada menghampirkan diri kepada Allah SWT. Yang ketiga, tujuannya tunggal, tujuannya satu, tidak ada perkongsian dengan sebarang tujuan yang lain di dalam amalnya. Sama ada kepura-puraan seperti penyakit nifaq, ataupun kerana gila orang puji, sum'ah, ataupun gila orang dapatkan perhatian orang, itu riya, ataupun ditimpa penyakit perasaan. Kan sebab itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala kata, cabaran kepada ikhlas itu ada tiga. Cabaran kepada ikhlas itu ada tiga. Pertama, sebelum perbuatan. Kedua, tengah buat. Yang ketiga, selepas buat. Ini cabaran kepada ikhlas. Pertama, sebelum buat. Sebelum buat ni kan, dia nak buat tu untuk siapa? Tujuan kan, sebelum buat tujuan. Apa pasal dia buat? Apakah kerana orang ataupun kerana Allah? Itu sebelum daripada melakukan sesuatu. Yang kedua, setelah tengah melakukan
iblis dengan gangguan apa? Supaya berasa orang tengok dia, kan? Berasa orang tengok dia, ataupun berasa orang memuji dia. Dan selepas daripada amal, apa dia? Mengungkit-ungkit amalnya, mengungkit-ungkit amalnya, mengira-kira amalnya setelah mana dia buat amal. Tu kan? Dahsyat ni iblis ni. Dia tak biar kita tujuan lawan betul lah untuk Allah SWT. Dia main kacau tengah sembahyang lah. Pasal lah ada Pak Long tengok kita. Pak Long tengok kita. Pasal lah ada si fulan sedang memperhatikan kita. Pasal lah itu kan dipanggil cabaran ketika mana melakukan amal. Begitu juga ketika amal kita orang perhatikan, kita merasa orang perhati kepada amal kita, dan semakin jadi hebatnya amalan kita. Setelah mana perasan ada orang tengok kepada kita. Dan setelah daripada amal dia datang penyakit-penyakit yang lain. Antaranya ialah mengungkit-ungkit amalannya, antaranya ialah membanding-bandingkan amalnya dengan amal orang lain. Kan? Banding, baru aku main sembahyang di masjid di surau, kawan aku jiran aku sebelah rumah tak boleh main juga, kan? Ada buat bandingan-bandingan yang seperti itu. Contohnya ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Qurtubi, penyakit kepada ikhlas itu sangat bahaya sekali. Kan? Iblis dia akan jerat kepada kita dengan apa jerat sekalipun, sama ada sebelum, tengah ataupun selepas. Dia tidak akan biarkan kita bersihkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, ikhlas ini ialah membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk. Dan beliau juga ada berkata, ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira dengan sebarang pandangan makhluk. Ikhlas ini ialah membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk. Dan beliau juga berkata, ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira dengan sebarang pandangan makhluk. Dan sekiranya kan bukan senang teman-teman. Nanti di situ banyak. Ada perbuatan buat sesuatu kerana nak dapatkan perhatian, buat sesuatu kerana nak dapat pujian. Kata-kata orang itu dipanggil sum'ah. Sum'ah ni nak dengar cakap manis daripada orang. Ria nak dengar, nak tahu ataupun nak berikan pandangan baik daripada orang. Ataupun aku selamat, ria tidak, sum'ah tidak, dia mainkan perasaan ujub. Orang ujub perasaan baiknya aku baiknya aku, itu perasaan itu merosakkan amal tuan. Sebab itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh tuan-tuan kalau tuan-tuan nak amalkan satu doa, mengelak diri daripada ujub. Dan doa ini kalau kita hayati, dia menyedarkan kepada kita bahawa amal kita itu sebenarnya hanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pasal kita hebat pun amal ni. Kita boleh sembahyang berbanding orang yang tak sembahyang. Kita boleh sembahyang jamaah banding orang yang tak sembahyang jamaah. Kita boleh puasa, orang lain tak boleh puasa. Dan itu hadirin rahmati sekalian, bukan kerana hebatnya kita, tapi kerana rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sedar yang kita buat itu bukan kerana kita, bukan kerana baik kita, tapi kerana rahmat Allah, barulah kita rasa, kan? Kalau tak ada rahmat Allah SWT, aku ni tak baik, maka akhirnya kita akan menisbahkan kebaikan kita itu menjadi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, doa ini saya ambil daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tentu apa doanya? Bismillahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. Dengan nama Allah, masya Allah, apa sahaja yang Allah SWT suka sebenarnya, apa yang Allah mau, kan? Dengan nama Allah, apa yang Allah mau. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi masya Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada keupayaan kecuali apa yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, apa yang Allah nak sebenarnya, dan apa yang Allah nak, apa yang Allah akan kepada kita itu bukan kerana hebatnya kita. Al khair kulluhu biyadillah masya Allah.
Nanti susah sikit ni. Al-khairu kulluhu biyadillahi masya Allah. Ada rekaman ni. Al-khairu kulluhu biyadillah. Kebaikan itu semuanya di tangan Allah. Masya Allah, apa yang Allah nak. Al-khairu kulluhu biyadillahi masya Allah. Kullu ni'matin minallahi masya Allah. Kullu ni'matin minallahi masya Allah. Setiap nikmat itu daripada Allah. Masya Allah. Kan? Apa yang Allah nak sebenarnya. Apa yang Allah nak sebenarnya kita bukan yang kita pilih pun, ataupun bukan yang kita bukan yang kita daripada diri kita, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah Allah tetapkan, Allah tentukan kepada kita. Al khairu kulluhu biyadillahi masya Allah. Kullu ni'matin minallahi masya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Tidak ada yang memalingkan kita daripada kejahatan kecuali Allah. Sebab Allah pilih kita jadi baik. Allah lah yang mengalihkan kita daripada kejahatan. Yang bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi masya Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi masya Allah. Kullu ni'matin minallahi masya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. 5 patah doa atau 5 patah peringatan kepada kita setiap kali amalkan sesuatu. Ustaz Fahmi dijadikan ini dalam amalan-amalan dia, termasuk ketika mana dia nak mulakan kuliah, dia nak mulakan apa, dia akan baca dengan doa ini. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi masya Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi masya Allah. Kullu ni'matin minallahi masya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Artinya sekalian, bukan siapa baca doa itu supaya kita sedar diri. Bila sedar diri, barulah kita berasa sebenarnya Allah lah, kurniaan Allah kepada kita lah. Maka amal yang kita buat atau pilihan Allah itu akan jadikan kita orang yang bersyukur, bukan orang yang sombong. Artinya rahmat Allah sekalian, mengikut Al-Imam Abu Ali Al-Qattab rahimahullahu ta'ala pula, ikhlas itu ialah terpelihara daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk, dan sidik itu membersihkan diri daripada peranan nafsu. Sidik nanti kita akan bincang tempatnya. Ikhlas itu apa dia? Tak ambil kira, bersihkan hati, bersihkan diri, tak ambil kira apa sahaja berkaitan dengan makhluk, pandangan makhluk, pujian makhluk, apa semua itu tidak diambil kira di dalam hati kita. Dan sidq itu, benar itu, dia bersih daripada nafsu. Maka orang yang ikhlas itu tiada ada riak baginya, dan orang yang shadiq, yakni yang benar itu, tidak ada ujub, yakni merasa bangga dalam dirinya. Dalam berkata Abu Yaqub As-Susi radhiyallahu ta'ala anhu, apabila, dan berkata Abu Yaqub As-Susi radhiyallahu ta'ala anhu, apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Maka pening kepada kita. Apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Kan? Kalau mereka sembahyang, bagus sembahyang aku ni. Kan? Bagus sembahyang aku ni. Betul sembahyang aku ni. Ikhlas betul ni. Maksudnya ada masalah lagi kepada ikhlasnya. Dan sebab itu kita tengok apa kata Dhunnun Al-Misri. Dan berkata Dhunnun Al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu, tanda ikhlas itu ada 3 perkara. Pertama, wujudnya kesamaan antara pujian dan celaan orang. Sama ada. Orang kata pun kita jadi macam tu, orang celah pun macam tu kita. Dan dalam orang kata kita pun tetap sembahyang jamaah. Orang puji kita pun tetap sama perasaan kita di dalam salat jamaah. Orang puji kita dalam puasa kita pun sama perasaan kita. Orang kata agak kita duk kenen-kenen, orang beli pun sama juga cara kita. Dan itu orang ikhlas. Orang kalau orang kata kita semangat, orang puji
puji, kita semangat. Orang tak puji, orang tak kata, bahkan kalau orang celah, kita jadi tak berapa nak elok. Maka ketika itu ada masalah kepada tanda-tanda ikhlas. Hadirin yang berhormati Allah sekalian. Yang kedua, lupa melihat amal dalam amal, seperti mana yang disebut oleh Abu Yaqub As-Susi tadi. Kan? Tak bagi perhatiannya kepada amalnya di dalam amalnya. Apa maksudnya? Kan? Kena perhati amal, rukun, syarat, hak tu kena tengok, jangan tak tengok tu. Hak tu kena tengok, zahirnya kena tengok. Tapi dalam berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala, hak tu kita jangan rasa selesa. Dengan Allah Subhanahu wa taala sebut, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak sampai kepada Allah itu daging, tak sampai kepada Allah itu darah. Allah bukan nak daging korban orang, Allah bukan nak darah yang dikorbankan oleh orang. Tapi yang Allah nak ialah takwa daripada orang yang melakukan macam korban. Kan? Jangan tengok amal di dalam amal. Sembelih binatang yang paling besar, kenduri yang paling mewah kita buat. Entah yang namanya 7 ekor lembu Surau ni misalnya. Entah yang namanya sekalian. Apakah itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Kita sembahyang ni pejam mata, celak mata, pejam mata. Punya abang kita salahnya kita. Dan punya khusyuknya kita. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perasan itulah amal kita yang paling baik, maksudnya risau-risau. Masih lagi ada perkara kita jadi menuju kepada ikhlas kita. Dan sebab itu tentang hal yang orang sekalian, orang yang ikhlas ialah orang yang berharap kepada Allah setelah mana dia buat kerja dengan cara yang terbaik. Buat kerja terbaik, rukun, syarat, khusyuk, buat sungguh. Kemudian meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi orang yang perasan. Kan? Bila orang perasan dia kena penyakit dengan maju. Kan susah kan? Susah kata benda ni harus tak cakap, upaya nak cerita. Ustaz cakap pun dia tak rasa nikmat tersebut. Kan masih lagi banyak sarang-sarang iblis dalam hati yang mengganggu tentang ikhlas, sifat yang sangat benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kan lupa lihat amal di dalam amal. Maksudnya dia tak bagi perhatian dia kepada perkara tersebut. Kerana keyakinannya ialah Allah Subhanahu wa taala, bukan dia yang menentukan. Yang ketiga, menuntut pahala amal di akhirat. Dia tak cari kebaikan itu di dunia, maksudnya bukan cari pujian orang, bukan cari sesuatu daripada amalnya, tetapi amalnya itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak apa yang dia buat itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Abu Uthman Al-Maghribi rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khaliq. Macam mana dia boleh tak ambil perhatian kepada kejian makhluk, kata-kata baik daripada makhluk, pujian, kejian daripada makhluk, tak terkesan kepada dia masing-masing? Kerana perhatiannya hanya melihat kepada pandangan Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala, ikhlas itu ialah bahawa sama segala perbuatan hamba itu, baik pada zahir ataupun pada batin. Itu ikhlas. Zahir macam tu, batin macam tu. Dan zahir macam tu, batin macam tu. Hadirin yang berhormati Allah sekalian, macam mana zahir, macam itulah di dalam batinnya. Zahirnya baik kepada Allah, buat kerja pejam mata hanya kerana Allah SWT. Batinnya juga khusyuk, batinnya juga hanya betul-betul mengharapkan amal itu kepada Allah SWT. Hadirin sekalian, antara tanda yang kita boleh lihat amal seseorang itu dipengaruhi pandangan orang, ialah apabila kita beramal sendirian, amal kita tak terang. Tapi amal di depan orang, oh itu Masya Allah hebat sekali. Kan? Contohnya kita sembahyang di rumah, baju pagoda. Sembahyang di rumah ni baju pagoda, kain pelengkat pun tak setrika, kan? Dan ambil ikat je dah sembahyang, kan? Takbir Allahu Akbar semua. Habis-habis tak ada doa pun dudukkan bola. Depan TV tengok bola, kan? Kita seribu sama. Itu kalau sendirian. Tapi kalau di majlis orang ramai, Masya Allah, dengan selendang di atas bau lagi,
dengan pakaian yang terbaik, dengan sembahyang yang masya Allah tertib. Nanti yang kamu jelaskan, itu kan maksudnya apa? Pandangan orang memberi kesan kepada amalnya. Ketika orang tidak memandang kepada dia apa? Sekadarnya saja. Tapi apabila dipandang orang, akan persembahannya akan jadi yang paling baik. Hadirin rahmati Allah sekalian. Dah tu tosok mai surau dah. Jangan balik dulu. Kan kena mai surau lagi gerak lagi. Kan kena mai surau, kena lawat itu ikhlas. Hadirin rahmati Allah sekalian. Nanti kita akan lihat kata-kata daripada Fudail bin Iyad. Fudail disebut di sini disebut. Dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, meninggalkan suatu pekerjaan kerana manusia adalah riya, dan mengerjakan suatu pekerjaan kerana manusia adalah syirik. Kan? Tinggal satu kerja, pasal tak sembahyang sunat, kan? Pasal tak sembahyang sunat, orang tengok, kan? Kalau kita ada ikhlas, nanti sekalian, tak buat amal soleh kerana anggap pandangan orang, itulah sebenarnya riya. Pasal apa? Memang dia perhatilah, dia nak buat hanya pasal pandang orang, kan? Dia tinggal juga kerana pandangan orang, maka riya. Ya, riya itu maksudnya orang tengok. Dan kalau buat kerana pandangan orang, buat kerana orang, itu syirik. Kata Fudail bin Iyad. Maksud syirik? Syirik pada tujuan. Pasal apa buat? Buat pasal orang lain sama. Itu kan dipanggil syirik. Ini dipanggil syirik khafi. Sebab itu riya dipanggil syirik khafi. Syirik yang sangat tersembunyi. Apakah sampai dikira keluar daripada Islam? Tidak, tak keluar daripada Islam. Tapi ini daripada dosa-dosa besar. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Pasal apa yang tak semayang bang dia? Yang dah sakit orang kata aku baik jangan. Pasal apa tak baca Quran? Tak baca seorang lagi orang kata aku pandai baca Quran, aku kaji baca Quran, kan? Orang kata aku nak menunjuk misalnya. Kerana pandangan orang, kerana dia berisau tentang pandangan orang, dia tak buat sesuatu amal, itulah riya, kata Fudail. Itulah riya. Tapi kalau buat kerja kerana orang, itu syirik. Syirik maksudnya dia buat sesuatu kerana Allah dan kerana makhluk yang lain. Contohnya rahmati Allah sekalian. Dan ketika Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah taala ditanya tentang apakah yang paling susah dilakukan oleh nafsu, maka beliau menjawab, ialah ikhlas. Kerana ikhlas itu suatu yang tidak ada apa-apa habuan bagi nafsu di dalamnya. Menjawab ikhlas. Pasti tak ada habuan. Dan berkata Yusuf bin Husain rahimahullah ta'ala, perkara yang mahal sekali di dunia ini ialah ikhlas. Dan berkata Abu Rahman Al-Maghribi rahimahullah ta'ala pula, ikhlas orang awam itu ialah sesuatu amal yang tidak ada habuan nafsu di dalamnya. Dan ikhlas orang khawas, orang yang dekat, orang yang istimewa dengan Allah, ialah suatu amal yang berlaku ke atas mereka, bukan dengan mereka. Maka nampak pada mereka ketaatan, sedangkan mereka seakan-akan tidak ada apa-apa hubungan dengannya, dan mereka sedikit pun tidak melihat ke atasnya, dan mereka juga tidak mengiranya. Apa yang sekalian? Ikhlas orang awam ialah sesuatu amalan yang tidak ada habuan nafsu di dalamnya. Ikhlas macam kita ni boleh bersih daripada riya, boleh bersih daripada sum'ah, boleh bersih daripada ujub, boleh bersih daripada dapat pujian ataupun nak selamat daripada pujian orang. Itu adalah ikhlas orang awam. Ikhlas macam kita. Ikhlas orang yang khawas, orang-orang yang istimewa, ialah suatu amalan yang berlaku ke atas mereka. Hak dia buat tu, dia rasa bukan dengan mereka, bukan pasal dia nak buat pada mereka ketaatan, sedangkan mereka seakan-akan tidak ada hubungan dengannya, dan mereka sedikit pun tidak melihat ke atasnya, dan mereka juga tidak mengiranya. Orang yang ikhlas pada makam orang yang istimewa di sisi Allah SWT, hak dia buat baik, dia tak pasal dia buat baik, kan? Bahkan mereka yakin ini daripada Allah SWT, bahkan mereka tak kira pun, tak tahu pun Allah nak kira dia buat baik ataupun tidak baik. Waktu orang yang istimewa lagi lah, ya. Moga-moga Allah berikan kurniaan tersebut kepada kita. Dan berkata Imam Makhul, seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah ta'ala, tidak ikhlas seorang hamba selama 40 hari kecuali pasti nampak pancaran hikmah daripada hatinya dan lidahnya. Tak ikhlas
mazhab kita tuan-tuan ya. Imam Al-Bukhari kata seorang tu kalau betul-betul ikhlas, 40 hari dia ikhlas, akan terpancar lihat hikmah di dalam hatinya dan di dalam lidahnya. Hatinya penuh dengan hikmah Allah berikan kepadanya, dan lidahnya lidah yang penuh dengan hikmah Allah berikan kepadanya. Dan berkata Sahal At-Tustari radhiyallahu ta'ala anhu pula, sesiapa yang zuhud hatinya selama 40 hari mesti nampak baginya karamat, dan sesiapa yang tidak nampak baginya karamat maka semuanya itu berpunca daripada ketiadaan benar zuhudnya. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, bagaimana maksud nampak karamah itu? Maka beliau menjawab, ia mengambil sesuatu yang dikehendakinya, seperti apa yang dikehendakinya dan sekira-kira dikehendakinya. Paham kan? Terus bagaimana maksud nampak karamah itu? Beliau menjawab, mengambil sesuatu yang dikehendakinya, seperti apa yang dikehendakinya dan sekira-kira dikehendakinya. Dan inilah ta'rif kepada hikmah. Ta'rif kepada hikmah. Katanya sekalian, ta'rif kepada hikmah apa ya? Fi'lu ma yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi. Apa nama? Macam mana? Hikmah itu katanya sekalian, buat sesuatu yang patut pada masa dan tempat yang patut dengan cara yang patut. Faham tak? Itu kita bijak. Seorang yang bijak, hikmah yang Allah berikan kita minta, Allah muftah alaina hikmata. Ya Allah berikan kepada kami, buka kepada kami hikmah kamu. Apa hikmah bijaksana karamah ini, kebaikan ini ialah buat sesuatu yang patut. Kan? Hak kita pilih itu ialah pilih yang memang sepatutnya, pilih yang dikehendaki oleh agama. Pada waktu dan masa yang patut. Kan? Pada masa dan waktu yang patut. Ada perkara-perkara yang tidak patut pada masa-masa tertentu, kan? Nah itu pilih pada masa yang patut dengan cara yang patut. Dengan cara yang patut. Itulah hikmah dan itulah karamat kepada orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tindakan itu betul, tapi pada masa yang tak betul jadi tak betul, kan? Maka tidak ada karamat kepada dia. Buat betul lah, cakap betul, tapi pada masa yang tak betul. Kan cakap pasal Tuhan, cakap pasal kerosakan, Jesus dan sebagainya. Di mana? Pada tempat orang tak pernah kenal Islam. Kan? Betul tak cakap itu betul, tapi tidak ada hikmah. Tidak ada hikmah. Misalnya di dalam masa orang yang tak pernah kenal Islam, orang hanya bercerita tentang Jesus dan sebagainya. Kan? Ketika itu terus menghentam Jesus, terus menghentam Trinity itu, terus menghentam cara keyakinan mereka selama ini. Antara cakap betul lah, betul. Cara tidak betul, ataupun masa dia tidak betul, maka itu tidak hikmah dan itu tidak karamat kepada seorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata lagi Sahal At-Tustari rahimahullah ta'ala, para ulama yang cerdik pandai telah melihat kepada hakikat ikhlas, maka mereka tidak mendapati lebih daripada bahwasanya ikhlas itu jadilah segala gerakan dan diamnya ketika bersendirian atau bersama orang lain, tidak dicampuri oleh sesuatu, sama ada nafsu atau sebarang tujuan keduniaan. Dan berkata Asur, apa nama? Macam mana baca nama? As-Sirah, As-Sirri, As-Sari. Dan berkata As-Sari rahimahullah ta'ala, jangan engkau beramal kerana manusia, dan jangan engkau meninggalkan sesuatu kerana manusia, dan jangan engkau memberi sesuatu kerana manusia, dan jangan engkau membuka sesuatu amal kerana manusia. Tuan-tuan mukminin, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit jadi tuan-tuan saya ingin sebut tentang ikhlas ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ada beberapa penyakit ikhlas yang kita kena berikan perhatian. Ada beberapa penyakit kepada ikhlas. Dan ma'uqatul ikhlas wa ilajuha. Ada beberapa penyakit yang mengundang kekacauan kepada ikhlas, dan kita perlu ubat kepada penyakit ini. Pertama ialah at-tama. Pertama, penyakit yang mengundang kerosakan ikhlas ialah tama. Kan tama. Maka bagaimana kita nak bersihkan, nak jadikan amalan kita ikhlas? Maka kita kena bersihkan diri kita daripada tama. Apa tama? Nak daripada tangan orang, nakkan sesuatu
sesuatu daripada orang lain. Itu kan tamak. Tamak. Hadirin sekalian, duk biasa berharap dengan orang, itulah tamak. Orang kita nak kebaikan dan orang yang kita nak, kan kita nak daripada orang lain, itu penyakit tamak. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nak ikhlas, nak bersihkan diri daripada penyakit-penyakit yang kita bincangkan tadi, kena settlekan, bersihkan penyakit tamak dulu. Maksudnya kena bersihkan diri kita daripada berharap daripada tangan orang. Biasakan diri supaya tidak mengharap daripada orang. Tak harap daripada siapa-siapa, tak harap daripada orang lain, tak harap daripada tu imam, tak harap daripada wakil rakyat, tak harap daripada siapa. Kita bersihkan diri daripada mengharap kepada selain daripada Allah. Itu boleh mengundang ataupun itu boleh menjadi ubat kepada ikhlas. Yang kedua, penyakit suka dipuji. Hubbul madah. Hubbul madah. Hadirin sekalian, hubbul madah, suka dipuji. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang kita lagi makan puji. Dia lagi dipuji, lagi menjadi, lagi dipuji, lagi menjadi. Hadirin sekalian, orang yang suka dipuji, kan, itu penyakit kepada ikhlas. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kalau kita bincang dalam kitab-kitab berkaitan dengan ilmu akhlak ini, dia ada mai satu tajuk dipanggil Dhammul Madah. Dhammul Madah, betapa celanya pujian. Pujian itu, ya kalau kita bincang, dia ada kebaikan dia. Bos puji orang bawahan dia, boleh merangsang akan produktiviti, kesungguhan kerja dan sebagainya, boleh merangsang. Tekoh-tekoh bagi anugerah, silakan, tak jadi masalah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebenarnya kalau hakikat betul, pujian-pujian ini juga sebenarnya memberi kerosakan kepada orang. Kerosakan kepada orang. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebab itu diriwayatkan bahawa ada sahabat Nabi yang apabila dipuji dia ambil pasir, lempar kat kawan orang yang puji dia. Pasal apa? Pasal dia kata, aku pernah dengar Nabi suruh macam ni. Rosak kita yang dipuji. Saya beritahu tuan-tuan, saya terang beritahu, saya tak boleh dipuji. Pasal apa? Kita tak boleh dipuji. Kembang satu macam, seronok satu macam tu. Habis kita ni lah tak kuat. Yuk, buat kerja sikit-sikit orang puji habis dulu tu. Tuan-tuan, rugi sayang. Atau sekalian, sebab itu ulama kata boleh bagi pujian dengan sebab beberapa sebab. Boleh bagi pujian kepada seorang dengan beberapa sebab. Pertama, kalau sebab kita lihat ada manfaat besar kepada orang lain, orang ramai. Yang kita puji seseorang, ada manfaat besar kepada orang lain. Tapi kalau puji dia pasal kita nak ambil perhatian dia, itu kita ini tak boleh sama sekali, tuan. Kita puji pasal apa? Sebab kita puji dia dan dia akan berhati kepada kita dengan perhatian lain. Jangan ni dia pergi bodek apa semua ni. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bukan kerana manfaat untuk orang ramai, bukan kerana pengajaran kepada orang ramai, hanya kerana dia duduk dalam majlis kita puji dia. Itu tidak betul. Itu tak boleh. Dia tidak jadi pujian yang mahmudah, pujian yang terpuji. Dia akan jadi pujian yang tercela. Dan yang kedua, kita kena tahu orang yang dipuji itu adalah orang yang tahan. Orang yang tahan dipuji. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, siapa dia orang yang tahan dipuji? Kita tak tahu lah siapa yang tahan dipuji. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebab itu apa nama Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Syahid, kan, tuan-tuan semua pernah dengar nama ini. Dia orang yang sudah diangkat martabat ilmunya, waraknya di satu peringkat yang Masya Allah, orang kenal dan masyhur kerja ni pada dia. Sampai ke sud, sampai ke habis orang mengaji dengan dia, tak boleh salam tangan dan cium tangan dia. Tak boleh sampai ke habis. Walaupun dia dalam fatwanya tak jadi masalah untuk cium tangan orang yang soleh. Tapi kalau kami nak salam dengan dia, cium tangan, boleh kena marah. Kena marah tu bukan kena marah sikit-sikit, kena marah sungguh-sungguh. Boleh malu dalam majlis kerana dia marah sungguh-sungguh. Dan banyak kali dalam majlis yang dia hadir sebagai tetamu, orang buat pujian kepada dia keluar kadang-kadang. Kadang-kadang dia terus tegur orang yang puji dia dalam majlis, jangan puji dia. Tuan-tuan, itu orang yang layak dipuji, tapi risau dengan amalan dia. Kita ni hak tak layak dipuji. Kita kenal diri kita. Tuan-tuan tak kenal saya, kan? Tuan-tuan puji saya sedang yang tuan-tuan puji itu benda buruk. Saya kalau seronok pun saya bohong dengan diri sendiri, kan? Pasal benda yang tuan-tuan puji tak betul pada saya. Tuan-tuan, kita ni tak layak dipuji, tapi dipuji juga. Maka sewajarnya lebih-lebih lagi lah kita kena
maklumkan kita tak boleh untuk dipuji dalam majlis utama. Rosak lah. Tuan-tuan tahan lah. Kalau saya tu buat rumah saya tahan. Saya memang passion tak boleh tahan. Yang rasa jadi baik. Padahal kita sedang ke diri kita. Malu tak ada lah. Kalau bukan orang lain, bini kita yang tengok, isteri kita yang tengok orang puji. Dan dia tahulah kita dipuji ataupun tidak seperti mana yang dipuji. Jadi hadirin rahmati sekalian, hubbul madah, suka dipuji, penyakit kepada ikhlas. Lagu mana tuan-tuan nak selesaikan perasaan tersebut, maka kita wajib ataupun kita kena sedarkan diri kita semula bahawa yang dipuji itu sebenarnya adalah daripada kelebihan Allah SWT kepada kita, bukan pasal kita pun. Pujian-pujian itu semuanya kita kena balikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga penyakitnya ialah penyakit riya dan sum'ah. Apabila penyakit riya dan sum'ah, gila perhatian orang dan gila pujian orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia buat ataupun dia buat sesuatu untuk orang perhati dia ataupun orang sebut tentang diri dia, maka itulah penyakit yang menimpa kepada ikhlas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nak ubat lagu mana tuan-tuan? Nak ubat lagu mana? Ayya'lam anna al-khalqa la yanfa'unahu wa la yadurrunahu haqiqatan. Nak ubat lagu mana? Dia pun tak ubat lagi, teori je lah. Teori, apa dia teori dia? Teori dia kata kena sedang diri bahawa orang hak tengok ni faedah sikit apa boleh tak bagi kita, kan? Orang hak puji kita, hak orang kita nak dia puji kita, hak orang nak dia bagi dia yang kita nak bagi dia tengok amalan kita, dia mudarat kat diri dia pun dia tak boleh bagi, manfaat kat diri dia pun dia tak boleh bagi. Hak nak bagi kat dia tu Tuhan kita juga, hak nak bagi rosak dia Tuhan kita, hak nak bagi manfaat dia Tuhan kita, kan? Pasal apa kita berharap dia nak bagi pujian kepada kita? Pasal apa kita nak harap dia yang berikan sesuatu kepada kita, sedangkan dia juga berharap daripada Tuhan yang sama? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tuan-tuan, penyakit ujub, yang ini perasaan. Lagu mana nak selesaikan penyakit perasaan ini? Antara yang disebut ialah sedang bahawa pemberian itu adalah pemberian daripada Allah SWT. Kita ni tak ada apa pun, Allah yang beri kita. Pasal tiba-tiba kita nak angkat diri kita lebih daripada Allah SWT. Kita yang diberi pilihan oleh Allah bahawa kita untuk semayang jamaah, untuk kita puasa, baca Quran dan sebagainya. Tiba-tiba pasal kita nak puasa, bahawa kita yang megah lebih, sedangkan kita sedang itu pemberian daripada Allah SWT. Menganggap remeh ataupun menganggap hina orang lain, wastisgharihim, dan memperkecilkan orang-orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu bersihkan diri kamu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebut, inna akramakum 'indallahi atqakum, semuanya yang terbaik di sisi kamu ialah orang yang paling kuat takwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak layak untuk kita menjadi orang yang menghina orang lain. Tuan-tuan, sebab itu Imam Asy-Sya'bi disebut, yang kata ilmu itu ada tiga jengkai. Ilmu ada tiga jengkai. Siapa yang dapat jengkai yang pertama, sombong dia tak sadar, kan? Syamaha anfu, dapat jengkai yang pertama, sombong, ya Masya Allah, kan? Siapa yang dapat jengkai yang kedua, wa dhanna annahu nalahu aw man nala minhu shibra thani sagharat ilayhi nafsuh. Bila dia dapat jengkai yang kedua daripada ilmunya, dia rasa, sebenarnya aku ni tak tahu lah, aku ni kecil nak banding dengan orang lain, kan? Bila dia dapat ilmu yang kedua, jengkai yang kedua, dia baru sedang bahawa ada orang yang lebih baik daripada dia. Tapi apabila dia dapat jengkai yang ketiga, dia sedang sebenarnya dia tak ada apa langsung. Hanya Allah lah yang memiliki segala-galanya. Tuan-tuan, Imam Asy-Sya'bi nak sebut kepada kita, antara penyebab yang hakiki kepada masalah hati kita ialah kita tak kenal diri kita. Kita tak kenal diri kita. Kalau betul kita kenal Allah SWT dan kita kenal diri kita, kan? Kalau kita hanya kenal macam sekarang, kita kenal sikit, maka itu yang menjadikan kita sombong.
Kalau kita langkah sikit lagi tuan-tuan, kita akan lihat ada orang yang lebih baik daripada kita, maka tidak sesuai untuk kita nak melekeh orang lain. Langkah sikit lagi, kita ni tak ada apa langsung. Kita berasa kita sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang berhormat Allah sekalian, moga-moga ada manfaat yang baik, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan dan bersihkan diri kita dengan segala amal yang kita lakukan. Tuan-tuan mukminin berhormat Allah sekalian, sebab itu tuan-tuan Bustan Al-Arifin ini buku yang sangat sukar tuan-tuan. Dia ditulis daripada hati yang penuh ikhlas. Dia ditulis dengan orang yang memang mujahadah betul, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan dibacakan oleh orang-orang yang ikhlas. Tiba-tiba tuan-tuan, saya hanya baca kat tuan-tuan Bustan Al-Arifin. Tuan-tuan sudah pastilah zauknya, perasaannya, rasanya, nikmat mendengar perbincangan seperti itu tidak sama tuan-tuan. Tuan-tuan wajib, wajib tuan-tuan, kenal tuan-tuan cari guru yang sangat baik bersih hatinya untuk tuan-tuan telamah kitab yang seperti ini. Tuan-tuan yang berhormat Allah sekalian, kerana ada benda yang boleh dibincangkan dengan ilmu ataupun yang boleh dibincangkan dengan bacaan, tapi ada benda yang tak boleh dibincangkan dengan hanya bacaan, kan? Dia ada ilmu yang kita kenal dengan bacaan kita, kan? Dia bagi ilmu yaqin. Ilmu yaqin kan, tuan-tuan yang kita baca tentang Al-Islam, kita baca tentang Kuala Lumpur semua, kita baca. Tuan-tuan yang berhormat, kita yakin tak dengan bacaan kita? Baca kita yakin, kita tahu, kita rasa bacaan kita tersebut. Tapi lebih hebat yang orang yang pernah pergi sendiri ke tempat tersebut. Orang cerita pasal laksa, kita tahu lah laksa ni macam mana. Tapi orang yang makan laksa, dia walaupun tak arti cerita ke orang, tapi dia adalah orang yang sebenarnya pandai untuk bercerita. Kan dia rasa sedap lah masalah. Dan menjadi buat yang abang sedapnya, sedap yang sedapnya. Hak tu saja kita boleh bayanglah sedap orang mana. Orang tak pernah rasa, dia boleh abang lah laksa berat, kuah daripada ikan sekian-sekian masuk apa semua, boleh cerita kan. Tapi dia tak pernah rasa. Dia tak pernah rasa. Kita baca, kita dengar dia cerita, okey saja. Tapi orang pernah rasa kan, dia tak cakap banyak pun. Dia tak cakap banyak pun, dia dah sedap semua, dia angkat dua jari. Tuan-tuan kita fahamlah, terlihat ayatnya. Bersama kita boleh rasai bagaimana nikmat yang dia merasai perasaan tersebut. Tuan-tuan baca ikhlas daripada saya kutip apa semua, tuan-tuan boleh dengar lah. Tapi tuan-tuan tak boleh jiwai. Tuan-tuan kena cari orang yang betul-betul ikhlas. Kita kena cari, kita semua kena cari orang yang betul-betul ikhlas, orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bincang. Moga-moga kita tempiah perasaan tersebut pada dia. Allah Subhanahu wa taala alam. Tuan-tuan sudah tanya baca ikhlas, saya tak boleh jawab. Jadi saya tutup. Malam kita ada soalan yang berkaitan ikhlas. Kalau soalan lain boleh saya buka insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Kau ada soalan lain? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar, kami nampak benar ya Allah. Rezekikanlah kepada kami untuk ikut semua yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, kami nampak batil ya Allah. Rezekikanlah kepada kami untuk jauhi semua yang batil. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada iman. Ya Allah, hiaskanlah iman di dalam hati-hati kami. Wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal maksiyat. Ya Allah, bencikanlah kami kepada kufur, fasik dan maksiat. Waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bijaksana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami dari orang yang mau mendengar ucapan dan nasihat, lalu kami ikut apa sahaja daripada ucapan-ucapan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami di dunia. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Ya Allah, jauhilah kami dari azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekali lagi saya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.